guys, welcome to UTM Network. Hari ini kita kali UTM. Kita nak buat satu temu juga tentang macam mana media sosial akan mengubah minda kita. Seterusnya, adakah belajar UTM masih relevan untuk industri atau semua dah kena format dengan algoritma? Jom kita tengok. Hai Nelson, ada student cakap majikan sekarang dalam kerja, betul ke? Bukan kerjaan tapi reality. Awak nak saya ambil pekerja yang pandai calculation atau pekerja yang pandai cakap orang dia dalam meeting. Bagi saya, ikat satu cerita. Yo bos, tu company dia dekor mantap teruk. Mr. Lee, sila duduk. Kita melakukan interview. Apakah pendapat awak tentang sistem automation syarikat kami? Bos, saya dah tengok video intro tu. Selama saya tengok dekat phone saya terus kena sidai. Kena sidai? Maksud awak sistem ini ada masalah pada steering atau latency pada motor controller? Oh, bukanlah bos. Maksud I terus respect. Saya rasa ini baru betul engineer punya standard. Bukanlah yang biasa-biasa atau cap ayam punya design. Lee, kalau saya ambil awak, macam mana awak nak hadapi kerja kilang yang panas dan penat? Bos, relax lah. Walaupun saya tahu kerja kilang kan buat orang mental koyak, tapi saya ada cara sendiri. Saya takkan panik. Saya akan pastikan setiap mesin handsome teruk. Kalau dia ada problem, saya kasih satu kali stop. Confirm dia tak buat ghosting kita lagi. Steady kan? Lee, saya rasa awak lebih sesuai jadi TikTok influencer. Wah bos, ini memang supportive teruk. You pun nampak saya punya aura influencer kan. So bila boleh saya datang kerja? Lee, keluar! Bos, you punya respon buat saya broker dah. Wey. Oh, memang mind-blowing cerita interaction ini. Tapi ini adalah reality zaman belajar sekarang. Thank you and see you guys next time. Bye-bye. Hai guys, nama aku Chen. So hari ini kita nak sambungkan perbincangan kita berkaitan dengan tajuk macam mana media sosial boleh mengubah minda kita. So jom ikutkan I. Hai, ada dengar ada orang cakap kita lebih pentingkan life daripada masa depan you. So adakah statement ini betul? Alah, relax je. Hidup sekali je kan. Kalau tak estetik, apa yang hidup? Jom, saya tunjuk macam mana nak hidup. Jom! Dekat. Edward, jangan kacau. Saya tengah ambil gambar 3 kopi ni. Saya nak cari gambar yang estetik. Kopi sejuk ni pun tak sejuk lah. Kamu datang sini untuk minum atau nak berpoyo ni? Ya apa tahu, ini kan hidup moden. Hidup ni pendek. Yang penting kena relax. Bila saya post gambar dekat social media, saya dapat banyak likes, banyak orang tengok. Saya gembira. You tahu apa? Saya faham kegembiraan kamu. Yang kita faham ni bank account kamu. Bulan lalu kamu dah kata tidak duit mau makan, hanya dapat makan Maggi saja. Duit boleh cari, tapi kegembiraan ini kalau terlepas, dia takkan dapat balik. Kalau saya tak post, nanti orang ingat hidup saya bosan. Tahu tak? Nampak macam memang mantap. Tapi misalnya kredit kad encik telah juga. Macam mana encik nak bayar? Boleh tak cengkau boleh ke? Ya boleh. Lain tak stabil kot. Edward, you bayar je boleh tak? Minggu depan saya dapat allowance, saya bayar balik. Tengoklah, ini adalah penanganan media sosial. Kamu rasa nampak bahagia lebih penting daripada ada duit. Wah, Edward tengok. Ada orang buat TikTok challenge dekat social media ni. Cepat. Kita buat video, kita buat challenge ni juga. Assignment statik pun kamu belum siap, mau buat video lagi. Kalau encik tak bayar juga, nanti encik kena tangkap kerana tak bayar dengan KP. Korang tengah tu nampak macam lawak, tapi itu realiti hedonisme digital. Sebab itulah data menunjukkan bahawa ada 68% pria pada hari ini tidak dapat boleh berfokus lebih daripada 3 saat jika konten itu tak menghiburkan. Kalau otak kita sering mencari hiburan yang saja, kita tak dapat mengembalikan kepada kehidupan dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Bukan itu sahaja, data juga menunjukkan bahawa 72% pria hari ini mereka akan berasa tertekan atau stres jika tak dapat likes yang banyak berbanding tidak dapat maka peperiksaan yang tinggi. Jom kita teruskan cari tahu di kontes video. Jom kita salah. Saya kalau ini jangan lupa beri
Kayaknya saya baru keluar dari perpustakaan ini, saya nak pergi sambung buat latihan. Wah, rajin gila. Saya tengok ini itu media sosial selalu buat orang tiang atas. Tapi saya tengok sangat bersemangat untuk belajar. Adakah kesan positif terhadap pelajaran dengan menggunakan media sosial? Bagi saya ada media sosial bukan tempat tengok video kosong saja. Dan juga ada video yang saya memberi motivasi. Contohnya saya belajar dan saya merasa penat, saya akan tengok video yang berinspirasi dan sosial media untuk ada semangat untuk belajar. Salam guys, welcome back to my vlog. Hari ini saya nak tunjukkan hidup seharian seorang yang high energy. Ramai yang tanya saya, macam mana saya boleh join banyak-banyak aktiviti, tapi pada masa yang sama, saya boleh kekalkan GPA yang tinggi. Sebenarnya, saya bukan genius pun. So, hari ini saya nak tunjukkan korang cara belajar saya. Pertama sekali, sebelum saya belajar, telefon saya akan letak jauh-jauh. Lepas tu, saya juga akan guna teknik Pomodoro. Saya percaya ramai yang tanya, mengapakah menggunakan Pomodoro? Sebab kajian menunjukkan fokus manusia biasanya bertahan 25 minit sahaja. So maksudnya, kerja 25 minit dan rehat 5 minit. Biasanya saya akan membuat 4 kitaran. Data juga menunjukkan Pomodoro dapat mengurangkan gangguan sebanyak 40%. Bila dah masuk mood belajar, saya takkan baca buku kosong tu saja. Teknik saya guna ialah Active Recall. Ramai orang belajar dengan cara baca buku berulang kali. Itu pembelajaran pasif yang sangat lambat. Cara saja, tutup buku, ambil selai kertas kosong dan cuba tulis balik semua konsep kunci yang saya baca tadi daripada memori sendiri. Kajian sains membuktikan proses mengeluarkan maklumat lebih efektif daripada memasukkan maklumat untuk ingatan jangka panjang. Pelajar yang guna Active Recall mempunyai tahap ingatan 50% lebih tinggi berbanding dengan pelajar biasa. Sebab itulah saya tak perlu stay up sampai pagi sebelum exam. Belajar bukan untuk jadi orang yang lebih baik daripada orang lain, tapi untuk lihat dunia dengan lebih luas. Inilah perkongsian daripada saya. Good luck. You can do it. Wah, yang video yang pengen macam tu boleh tukar terus sikap belajar saudara. Betul. Menurut laporan dari OECD Library, lebih 77% pengguna muda yang terdedah kepada kantongan pendidikan berkualiti mengakui motivasi belajar mereka meningkat dengan ketara. Tapi kantongan yang berkualiti yang you cakap itu macam mana? Betul ke di media sosial boleh belajar? Mestilah ada TikToker yang upload konten study with me yang guna konsep bodybuilding. Buat kita rasa macam ada ribuan orang tengah berjuang belajar sekali dengan kita. Ada juga video pendek yang ajar teknik active recall dan framing teknik yang ringkas. Teknik ini buat pelajaran kita jadi senang dan efisien. Faham. Maksudnya, jadikan media sosial sebagai inspirasi, bukannya gangguan. Betul ke? Macam itu? Tepat sekali. Kita kena jadi tuan kepada algoritma media sosial, jangan jadi hamba kepada trafik. Bagus jawaban tu. Semoga saudara sukses dalam pelajaran kamu. Good luck. Terima kasih. Bye.